ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Di hari ini insyaAllah kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi kita akan baca surah Al-Ikhlas dahulu di sini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surahnya yang kita biasa baca. Jadi kita akan fokus pada ayat yang pertama insyaAllah dalam kuliah ini. Tapi sebelum itu kita akan cerita sedikit tentang surah ini secara umum. Surah ini adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ia adalah seperti 1/3 Al-Quran kalau siapa yang membacanya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada disebutkan iaitu ayat ajazu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thuluthal Quran. Adakah salah seorang daripada kamu ni tak mampu untuk baca dalam satu malam 1/3 Quran? Nabi kata, sahabat tanya, macam mana tu kan? Macam mana nak baca 1/3 Quran ni? Jadi Nabi jawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad, ini nama surah itulah, surah itu itu surah Al-Ikhlas. Ia adalah sama dengan berapa? 1/3 Al-Quran. Ulama adalah nak terangkan macam mana boleh jadi 1/3 tu. Adakah kita baca satu surah ni yang pendek ni je dah macam kita baca 1/3 Quran? Maksudnya dari segi maknanya. Sebab Al-Quran ni terdiri daripada apa? Al-Quran ni terdiri daripada hukum hakam. Kemudian dia ada cerita-cerita dalam tu, cerita-cerita Nabi-Nabi dan lain-lain lah. Kemudian dia ada juga tentang Tauhid. Kan? Tauhid tu satu portion yang besar dalam Al-Quran. Sebab ialah Al-Quran ini nak terangkan tentang kepercayaan kita dengan Allah SWT. Jadi Tauhid itu satu komponen yang besar, selain daripada yang dua kita sebutkan tadi. Jadi satu daripada tiga yang komponen ini adalah apa? Tauhid. Maka itulah yang diceritakan oleh surah kita nak baca ini, ataupun surah yang kita sedang ceritakan ini. Itu surah Al-Ikhlas. Ia adalah tentang Allah SWT, tentang tauhid kita kepada Allah SWT. Bila dia tentang tauhid ni, pastinya dia adalah surah yang agung, surah yang banyak faedah dia. Ada Nabi SAW, bila dengan surah ini Nabi perintahkan kepada sahabat Nabi iaitu Uqbah bin Amir untuk membaca Al-Mu'awwidhat, iaitu 3 surah yang ada qul itu. Mu'awwidhat ni iaitu Qul huwallahu ahad, itu surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ini tiga-tiga ni dibaca di mana? Di selepas solat. Maknanya kita dah habis solat, Assalamualaikum, kemudiannya kita akan istighfar dan lain-lain lah, yang zikir yang biasa Nabi ajar. Kemudiannya kita baca juga dalam itu 3 surah ini, iaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Ada juga lain amalan
bersabit dengan surah Al-Ikhlas ini, iaitu Nabi SAW ajar apa? Nabi ajar bila kita nak tidur, bila nak tidur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahawa Nabi SAW bila dia nak pergi tidur, pergi ke katilnya setiap malam, dia akan kumpulkan, maknanya dia akan letak dua tangan dia macam ni, dua tangan dia begini, kemudiannya dia akan nafatha fihima, dia akan macam ludah, tapi bukan ludah betul-betul, lidah yang lebih pada angin lah, gitu. Nabi akan ludah ke dalam tapak tangannya itu, kemudiannya dia akan baca padanya, baca pada ini apa dia, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, surah yang ini. Lepas tu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah tu dibacakan. Habis saja baca, kemudian Nabi pun akan sapu seluruh badannya, apa yang dia seboleh lah, apa yang dia sampai tangannya tu, bermula daripada kepala, wajah dia, kemudiannya apa sajalah yang selepas itu. Dan Nabi SAW akan lakukan begitu 3 kali. Ini waktu malam nak tidur, waktu malam nak tidur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ada lain lagi lah, ada lain lagi, seperti contohnya siapa yang suka surah ini, maka Allah suka pada dia, Allah sayang pada dia. Ada ceritalah pasal orang yang dia selalu bila solat dia akan baca surah ini dan setiap rakaat. Orang mengadu pada Nabi, jadi Nabi suruh tanya dia kenapa dia suka baca, kenapa dia suka baca Qul huwallahu ahad. Jadi bila orang tanya, dia kata sebab apa? Sebab ia adalah sifatul Rahman, aku suka surah ni, suka baca dia. Jadi Nabi SAW kata, oleh kerana itu maka Allah pun cinta kepada dia. Dan hadis lain juga ada menyebutkan bahawa Nabi SAW kata orang yang suka pada surah ini maka dia akan dapat syurga dengannya. Baik, itu antaranya lah. Ada lagi banyak, jadi kita tak dapat nak cerita semua. Yang pentingnya kita sekarang ni nak tengok, nak faham ayat-ayat yang ada dalam surah ini. Jadi kita mula dengan ayat nombor 1 insya-Allah hari ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, yang bermaksud dalam kitab Mushaf Fiqh ini terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi itu terjemahannya, dan kita lihat pada terjemahan berkata Qul yang bermaksud katakanlah. Allah sedang berucap pada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, huwa dia adalah Allah ahadun yang Maha Esa. Di situ jadi kita nampak perkataan-perkataannya. Jadi itu yang kita dah sebut tadi, dia punya maknanya ialah Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi di sini kalau kita perasan, dia kata katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah. Macam mana kata dia adalah Allah dulu? Dia tu siapa? Kan? Kalau kita nak kata dalam kita bercakap dengan kawan kita, tiba-tiba kita kata dia seorang yang baik. Kamu cakap pasal siapa ni? Nah, kita pasti tanya, dia cakap pasal siapa? Jadi kat sini itulah keadaannya macam ni. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah. Jadi kat sini dia ni sebenarnya cuma menampakkan perhatian, nak menunjukkan dia punya apa yang nak disebutkan selepas itu tu suatu yang besar, satu yang agung, iaitu Allahu Ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Itu jadi itu satu makna lah. Satu lagi makna iaitu dia berkait dengan apa? Asbabun nuzul. Apa makna asbabun nuzul ni? Asbabun nuzul ialah dalam Quran ni ada di antara ayat yang mana ada diriwayatkan cerita kenapa ayat itu ataupun satu surah itu diturunkan. Jadi ada diriwayatkan bahawa ketika zaman Nabi itu mereka bertanya, itu orang-orang musyrikin, dia tanya Nabi SAW, in sablana rabbaka, iaitu tu bagi nasab Tuhan kamu ni. Nasab ni macam kita lah, kalau kata siapa keturunan kamu ni, apa keturunan kamu, kita pun ceritalah saya punya bapa siapa, nenek moyang siapa, jadi keturunan keluarga mana, adakah keluarga yang baik-baik atau tak baik. Jadi mereka cakap macam tu.
kepada Nabi Muhammad SAW, okey, kamu kata Tuhan kamu Allah, okey, cuba bagi, cuba bagi dia punya keturunan ni macam mana. Begitu kata orang musyrik kepada Nabi SAW. Nabi jawab apa? Nabi tak jawab. Nabi tunggu sehingga Allah turunkan ayat-ayat ini. Dan mulanya ialah Qul, kata Muhammad. Katalah wahai Muhammad. Maknanya sini Allah suruh Nabi Muhammad jawab kat dia orang. Apa dia? Huwa. Di sini maknanya dia tu berkait dengan soalan mereka tu lah. Soalan mereka tadi, mereka tanya, Tuhan kamu ni apa dia punya keturunan dia, nasab dia apa, gitu kan. Jadi jawab di sini, Huwa, dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Baik. Itu yang pertama lah yang kita nak faham tentang apa pasal datang kataan Qul. Of course, kita dah cerita juga Qul ini juga memberikan makna apa, bahawa apa yang nak disebutkan lepas ni tu penting. Selain daripada yang kita sebut tadi, Huwa tadi pun nak menunjukkan bahawa apa yang nak disebutkan ni penting. Jadi dua kali dah kuat ni Qul tu. Sedangkan kita dah sebut dah bahawa ayat-ayat Al-Quran semua ni semua turun ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena sampaikan kepada kita. Tak payah kata Qul, katakanlah wahai Muhammad, tak payah. Sebab memang Nabi diperintahkan untuk sampaikan kepada kita, kan. Jadi semua ayat macam tu, semua ayat Quran. Tapi bila Allah sebut Qul lagi, maknanya nak kata apa ni? Penting benar ni. Jadi Qul satu, Huwa lagi, penting lagi. Apa dia? Allah Ahad. Allah adalah Ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Nampak tu? Kita baca tu kadang-kadang tak berapa nak kata faham apa yang dimaksudkan tu. Tapi bila kita nampak macam tu, baru nampak, oh Allah nak ambil perhatian kita tu. Nak ambil perhatian kita. Qul mula-mula, lepas tu Huwa lagi. Tu. Baik. Kemudian dia disebutkan Allah, kata Allah. Kita tak terjemah lagi sebelum ni tentang Allah itu. Of course, Allah ini maksudnya apa? Allah ini adalah nama khas untuk Allah SWT, untuk pencipta kesemuanya, seluruh alam ini. Dia nama khas untuk Allah SWT dan tak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi tak ada orang lain yang dinamakan Allah. Nama dia siapa? Allah bin Muhammad ke, Allah bin Fulan ke, tak ada. Nama tak boleh, nama Allah. Siapa letak nama Allah kena tukar nama. Itu satulah. Itu kena faham itu. Dan ada juga perbincangan ulama tentang apa asal usul nama Allah tu. Tak apalah, kita tak nak cerita panjang-panjang bab tu. Cuma yang kita boleh kata, ia adalah nama khas yang menunjukkan bahawa ia adalah Tuhan yang telah mencipta semuanya, yang mana dia jugalah yang berhak untuk disembah. Sebab dia cipta, dia pencipta, maka dia patut disembah. Itu dia. Itu makna Allah SWT tu. Allah tu. Baik, kemudian dia perkataan Ahad. Ahad. Dia berbeza dengan perkataan Wahid. Wahid tu kita kata satu. Ahad bunyi macam satu juga. Bunyi macam satu juga. Macam kita kata hari Ahad. Hari Ahad, hari pertama lah. Tapi Ahad ni, kalau saya nak bincangkan tentang apa yang disebutkan ulama dengan lebih panjang, kita nak faham macam ni. Ahad ni bukan hanya satu. Kalau kita terjemah satu-satu, salah. Esa, apa maksud Esa tu? Macam mana nak faham Ahad ini? Mungkin satu perkataan lah yang saya boleh kita kata banyak orang guna sekarang ni, yang boleh memberikan makna je yang lebih jitulah kita kata, iaitu perkataan unik. Unik ataupun unik. Bila seseorang itu unik, apa dia? Dia satu-satunya lah. Dia satu-satunya. Kita kata dia ni lelaki ni tak pernah tengok lah orang yang macam ni. Memang tak ada orang. Dia memang unik lah. Unik. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya. Jadi bila kita kata Allahu Ahad itu serupa macam tu lah. Kita kata, nak kata tak ada yang sama dengan dia. Tak ada yang sama.
Dari segi apa? Dari segi apa? Dia ketuhanan dia, dia Tuhan yang mencipta semuanya, dia lah yang berhak disembah, dan dia punya sifat-sifat yang tak ada yang sama dengan yang lain-lain. Yang lain tak ada nak sama dengan sifat Allah. Kesempurnaan semata. Allah ni sempurna semata. Tak ada beranak, tak ada dia peranakan, tak ada isteri, tak ada. Ahad, unik, memang dia satu-satunya. Satu-satunya. Itu maksud dia. Jadi kita kata qul huwallahu ahad, jangan kata Allah itu satu, tapi kita kena faham dalam hati kita qul huwallahu ahad ini, Allah itu sebenarnya dia unik, tak ada yang sama dengan dia, tak ada langsung dalam mana-mana pun, tak boleh nak kira, nak ada. Kalau nak kata bunyi macam sama tu pun, kalau kata Nabi itu rahim, dan maknanya dia penuh dengan rahmat, penuh kasih sayang pada umatnya. Allah juga rahim juga. Jadi tapi Allah punya rahim macam mana? Allah rahim Allah SWT, rahmat Allah tu terlalu luas. Kita dah cerita Allah ada 100 rahmat, contohnya Allah ada 100 rahmat. Satu tu aja yang ada pada makhluk ni, tapi 99 tu pada Allah SWT. Bayangkan tu berapa banyak tu. Dan rahmat Allah tu tak ada, ialah kita kata luas lah, luas. Itu salah satu sifat dia. Yang lain-lain sifat begitu juga. Allah SWT unik, sempurna dalam segalanya, tak ada yang sama dengan dia dari segi apa sajalah, tentang ketuhanannya ke, tentang hak dia ke, tentang sifat-sifat dia ke, tentang perbuatannya ke, apa, tak ada yang sama. Jadi itu maksud qul huwallahu ahad. Itulah ayat tauhid, yang mana dengan ayat itu sajalah tak ada Tuhan lain dah yang mencipta macam Allah SWT. Dia seorang saja, tak ada yang berhak disembah, dia satu ahad saja. Tak ada yang sama sifat dengan dia, dia satu saja. Tak ada yang boleh melawan dia. Dialah keraja pada sekarang dan di akhirat. Dialah yang paling berkuasa, dan panjanglah ceritanya. Jadi semuanya Allah unik, Allah Maha Esa. Itu maksud Esa tadi. Kita kata, kita faham mungkin kata satu je, tak, dia unik dalam segala hal, yang mana dia sempurna. Allah sempurna dalam semua sudut. Jadi rasanya sampai situ je, insyaAllah. Harap kita dapat faham dengan apa yang boleh kita amal dengan itu, dengan ayat ini, dan juga maksud ayat, perkataan-perkataan dalam itu dengan semuanya tadi, semuanya, iaitu qul huwallahu ahad. Kita akan pergi kepada ayat yang seterusnya pada hari esok, insyaAllah. Harapnya ia bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.